Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Jana, baru nampak Jana. Risau juga tak nampak Jana ni. So semalam ni tak sihat. Hari ni dah okey ke? CEO Santau. Hai bang, hai. Kan, Waalaikumsalam semua. Siti Rina, Fried, Ramna, Zalifa. Alright, panggil kawan-kawan kita lain, okay? Thank you so much. Selamat pagi daripada Taiwan. Wow, jauhnya daripada Taiwan. Terima kasih semuanya. So, sihat? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat. So, kita tunggu kawan-kawan kita yang lain dulu. Sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Kenapa? Suara saya lain ke hari ni? Taklah, saya okey je. Comel background. Mestilah. Kan kalau kat TikTok ni kan student-student ni kan semua comel-comel. So kita pun kena comel-comel jugalah. Okay, buat yang udah hadir semalam, salam kenal Zamani. Apa khabar? Panggil kawan-kawan kita lain, okay? Panggil kawan-kawan kita lain. InsyaAllah kita akan mula. Yang di Facebook pun ada 5 orang, terima kasih. So insyaAllah kita akan sambung kita punya tajuk follow up kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sihat. Sihat. Jangan risau. Suara saya macam sesema. Hari ni kan agak hujan kan dari pagi kan. So mungkinlah kot efek sikit. Tapi insyaAllah lah. Jangan risau. Don't worry. Hello. My own peace. Waalaikumsalam Su. Waalaikumsalam. Su ke Se? Terima kasih semua. Apa khabar? Aiman Mokhtar ada di Facebook. Terima kasih. Jaket beli kat mana? Bomber jaket ni saya beli kat mana masa tu? Kat Sungai Wang kot. Sungai Wang. Saya suka pakai bomber jaket. Hidung macam tersumbat je bunyi. Oh, iya ke? Saya memang suka pink ke? Tak. Tapi sebab student saya suka pink. So nampak tak? So apabila kita ni nak sampaikan something ke, nak sampaikan ilmu ke, kita kena sediakan satu platform yang di mana orang suka. It's not about kita suka. Kita suka nanti jadinya warna hitam je lah. Kan? Tetapi kita nak kena bagi apa yang orang suka. Kita kena, contohlah macam saya berpakaian kan. So saya akan cuba try untuk as anak muda lah. Kan? Anak muda yang walaupun kita ajar benda tu agak serius, tetapi bila kita presentation kita tu boleh menarik ramai orang-orang muda-muda meniaga ni kan, ataupun budak-budak yang baru meniaga. Tengok at least lah. Kadang-kadang dia termasuk ingat ni kita pasal apa ni? Rupanya pasal closing. So benda tu akan buat kita rasa macam macam orang boleh terima lah. So macam tu. Kak Titi tak ada ke Se? Ada? Kak Titi ada? Pergi je kat Facebook, kat saya punya account. So umur berapa? Nak kata tua tak adalah, tua saja je. Jangan lupa rekam. Saya dah rekam dari awal. Daripada awal. Okay. Shalkis Daniel. Ingat Emilio tadi. Suara saya macam Emilio ke? Tak kot. Suara saya, kalau saya dengar balik kan, saya punya suara kan, dia macam budak-muda. So baru mula kan? Baru je mula. So siapa-siapa yang baru masuk, baru join, saya minta tolong share dengan kawan, okay?
share dengan kawan-kawan yang kita nak mula dah. So semalam the whole day kita belajar tentang follow up. Ada nak sama Oh ya ke? Okey lah. Amin. Semoga saya boleh jadi macam Abi Liu. Amin. Amin Rabbal Alamin. Waalaikumsalam. Liana hadir. Salam dan hai sis. Doa for soul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey Syifa, apa khabar? Tak loading TV tadi. Sis sampai ke FB. Oh ya ke? Oh, terima kasih. Allah sayang kita. Nabi Muhammad sayang kita. Semua orang sayang kita, insyaAllah. Alright. Lagu yang saya pasang tak kuat sangat kan? Hari ni ada soalan tak nak tanya sebelum saya masuk? Bang, sihat? Sihat kot. Saya rasa saya sihat. Tapi kalau semua orang rasa macam suara saya agak sengau sikit, mungkin sebab hujan lah. So dah record, doanya dah record. Doa kejap. Sabarlah kejap. Doa kita say hi dulu pada semua orang yang ada hari ni. Bagus lampu semua ni. Hai Sir, hai Bella. Sengau sikit Sorry lah. Sorry. Hai Sir. Hai, apa khabar? Alright. So insyaAllah hari ni dia punya setup lebih okey. Tak lag, gambar semua cantik. Dan insyaAllah kita akan mula. Hai Akira Syaira. Apa khabar? Terima kasih. So tuan-tuan, siapa-siapa yang baru masuk jangan terkejut. Ini adalah kelas closing. Okay, ini adalah kelas bukan hanya sekadar kita nak stream ataupun main game. Saya teringin nak main game sebenarnya, tetapi itulah kadang-kadang nak main game tak tera pula main game kan. So kita ngajar je lah. So alhamdulillah saya bawa konsep streaming kan, stream game, tapi kita sampaikan ilmu. So dah ambil ginger ke? Ginger ada lagi. Setiap hari saya ambil ginger. Mungkin tinggal lagi 3 kot. 3 cube ke 4 cube je. So guna OBS ke? Guna OBS. InsyaAllah. Terima kasih Mekna kenalkan saya pada Super Cube. So insyaAllah tak silap 7 dan 8 Ogos kita akan buat kelas social media dan TikTok. Bukan, salah. Social media dan closing. Social media dan closing. Saya dengan Tuan Zudin tu dah kenal lama tapi tak pernah contact pun. So bila saya kenal Mekna daripada TikTok ni kan, alhamdulillah lah dia approach saya. Macam mana saya ambil stream key? Kena masuk dalam content creator group. Nanti PM orang yang tolong jaga tu, nanti dia akan approvekan kita punya stream key. So tak terus direct lah, dia tak dapat. Saya dah cuba dah. Ataupun kalau nak, boleh guna Streamlab. Itu boleh. Sebab pernah saya kata dia guna Streamlab, dia boleh access terus sebab dia login guna TikTok kan. Itu satu. Yang kedua, Lula. Lula. Zack, apa khabar Zack? Ni Zack ni adalah sahabat finance saya lah ni. Salam semua. Okay. Alright, so kalau semua dah ready, cuba say hi dulu. Dan share dengan kawan, okey? InsyaAllah kita nak mula dah. Bagi saya cari kita punya doa dulu. Dan InsyaAllah kita akan mula-mula lah. Saya suka. So alhamdulillah lah banyak manfaat selepas saya amalkan doa-doa ni dengan korang. Kan kalau dulu tu tak adalah buat. Tapi bila dah buat ni, kalau tak buat tu rasa kosong pula. At least lah kan kita ramai-ramai doa. Hari ni ada 120 orang, 130 orang. Kan Allah mudahkan urusan kita, mudahkan segala apa yang kita nak. Dan insyaAllah lah everything will be fine. Okay. Sir tak pernah. Apa tu? Sir, semua lesson ada recorded ke? Ada? Aina ada. Saya ada bagi link kat Telegram. So guys, tolong join Telegram saya. Siapa yang belum join Telegram, so itu adalah channel tu. So masuk kat situ pun ada link dengan Telegram. So insyaAllah lah. Hai Ami. Alright, so terima kasih semua. So siapa yang baru masuk, jangan lupa follow dulu dan tekan butang share. Anda ingat cara nak share macam mana? Siapa ingat cara nak share? So cara yang paling senang nak share supaya orang masuk dan you boleh dapat engagement lebih tinggi adalah, contoh kan, korang kan ada buat kelas kan? Bukan, buat video TikTok, betul tak? So you dah buat video TikTok, so you boleh share link.
So macam mana nak pastikan views you naik, jangan hanya sekadar sharing saja, tapi screenshot gambar tu, gambar video tu dia leceh sikit lah, tapi memang padu. Bagi gambar, letak link, lepas tu bagi sedikit dia punya teaser, preview dia. Kenapa orang kena tengok video tu, apakah yang dia akan dapat. So baru orang akan masuk. So nampak tak, sebab manusia ni tuan-tuan, dia kena ada sebab, dia kena ada upah, dia kena ada reward. Faham tak? Barulah dia akan do something. Faham? So pasang lagu lofi ke? Lofi ke lo-fi? Cara sebutan macam mana? Lofi ke lo-fi? Tolong ajar saya macam mana nak sebut. Dia kan kalau sci-fi, hi-fi, lo-fi ke lofi? Lo-fi. Okey lah kot. Saya kalau saya salah sebut, betulkanlah. Okey, lo-fi lah. So kalau lo-fi, sebutan lo-fi lah. Betul. Saya suka pasang. Low-fat tu susu. Okey lah, insyaAllah. Alright, so saya matikan dulu lagu dan insyaAllah kita akan start, okey? Alright, so tuan-tuan, apa kata hari ini kita mulakan sesi kita pada pagi ini dengan umul kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ghayril maghdubi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan amin ya rabbal alamin. So yang pertama-tamanya dan selama-lamanya suka saya ingatkan, suka saya pesan pada semua orang untuk kita sentiasa bersyukur pada Allah SWT, berterima kasih pada Allah SWT kerana dengan limpah dan kurnia rahmat dan rezeki Allah bagi pada kita pada pagi ini. Allahumma ya jami, Allah yang maha mengumpulkan. So alhamdulillah kita bersama 12 orang di Facebook dan 140 orang di TikTok hari ini untuk kita sambung part yang kedua tentang all about follow up. Gitu kan, all about follow up. Okay, so semoga hari ini kita akan upgrade lah kita punya follow up game kita, game plan follow up kita, dan insyaAllah lah dengan method dan cara-cara yang betul. Sebenarnya tak ada cara salah pun, sebenarnya tak ada cara yang salah pun untuk buat follow up ni, cuma dia lebih pada macam mana kita nak kurangkan, minimizekan risiko kena blue tick. Sebab blue tick itu sudah pasti. Cuba komen, cuba komen, letak kat bahagian chat, blue tick itu sudah pasti. Daripada 10 orang yang kita follow up, 2 ataupun 3 je dia reply. So kalau nak dapat high rate follow up tu, nak dapat reply tu mungkin struggle sikit lah. Melainkan kalau kita ada offer-offer yang sangat-sangat menarik. Itu, faham So blue tick tu sudah pasti. So nak tak nak, you kena suka sayang dengan blue tick. Tak boleh buat apa. So kalau orang kata, saya dah buat macam ni kena blue tick. Ya sudah. Faham tak? Itulah yang saya suka ingatkan pada semua orang. Sebab apa, memang kena ada. Blue tick tu memang ada. Tak boleh buat apa. So faham Alright. So apa yang kita akan belajar semalam kita dah belajar the whole general ataupun dia punya dia punya konsep, dia punya ilmu, perkataan-perkataan yang kita boleh buat, waktu dia nak buat bila nak buat follow up, apakah konten dia. Dan hari ini kita nak go lebih deep sikit secara teknikal, iaitu yang pertama, pukul berapa nak follow up. Okay. Pukul berapa nak follow up. Lepas tu macam mana nak follow up. Nak guna copy paste boleh, nak guna broadcast boleh, nak guna forward pun boleh. So mana satu yang terbaik. Faham Dan insyaAllah lah hari ni pun kita akan belajar macam mana nak buat skrip dia. Skrip lah. So kalau contoh dalam konten kita kan ada, ingat lagi tak semalam? Apakah konten-konten yang ada dalam follow up? Cuba share dengan saya. Siapa yang join sesi semalam, cuba share dengan saya apakah konten-konten follow up yang kita boleh guna. Yang pertama, 24 jam yang pertama, lepas kita present, lepas kita buat closing, yang pertama nak kena buat apa? Kena appreciate. Faham? Kena appreciate. So dah record dah, alhamdulillah. Kita nak ucapkan terima kasih pada customer kita sebab dah PM kita, pilih kita berbanding orang-orang lain, dia pilih kita. Itu yang pertama, appreciate. Okay, gratitude, ucapkan terima kasih. Good. Faham Walaupun lah dia kata belum beli lagi ke, dia tunggu gaji ke, jangan risaukan benda tu. Tapi ucapkan terima kasih. Itu yang pertama.
Yang kedua, kita buat apa? Kita remind dia. Kita ingatkan dia. Alright, apa yang dia rugi, apa yang dia tertinggal. So remind. Ingatkan dia, remind dia. Faham? Yang ketiga, kita educate. Educate ni maksudnya apa? Kita ajar dia satu benda baru yang dia tak tahu. Okey, kita ajar dia satu benda baru yang dia tak tahu. Satu sesi, satu benda baru yang dia tak tahu. Yang keempat, kita care. Kita care ni maksudnya apa? Kita nak tanya dia, isu yang dia hadapi tu dah selesai ke belum? Masalah yang dia hadapi dah mula berkurang ke belum? Apa yang dia cari tu dah jumpa ke belum? Maksud itu adalah care. Faham Dan yang kelima, bila kita dah appreciate, kita dah remind, kita dah educate, kita dah care, dan yang kelima adalah kita hard sell. Kita hard sell. So hard sell ni maksudnya apa? At least kena buat promotion jugalah, one time offer. Sebab kalau kita dok soft sell ni bila nak belinya, betul tak? So kita hard sell terus. InsyaAllah. Waalaikumsalam Kak Zu. Assalamualaikum, saya Kak Zu, newbie TikTok daripada Anks. Popcorn, salam kenal sir. Salam kenal. Terima kasih Kak Zu. Okay. So you guys, so semalam ada apa soalan tak nak tanya? Sebelum kita start untuk sesi kita ni, tapi sebelum tu kita akan sama-sama tadah tangan dan kita aminkan untuk doa-doa kita, boleh? So bismillahirrahmanirrahim. Dan berdoa bermula. Bismillah. Allahumma inna ad-duha duhauka wal baha bahauka wa jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق ضحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar permudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Alhamdulillah. Alright. So insyaAllah kita dah baca doa dah. Kita dah ready dah. Okay. Saya nak tanya, kat sini ada yang suka brownies tak? Saya nak tanya lah pada kat sini, ada yang suka brownies tak? Maksudnya kalau, sebab saya ada, bukan saya ada lah, saya rasa kan hari ni saya nak bagi 2 orang. Saya nak bagi 2 orang set Chocotom yang ada 3 perasa tu. Kita ada perasa dark chocolate, kita ada white chocolate ke? Dia bukan white chocolate, tapi milk chocolate. Dan satu lagi kita dapat, tak silap saya, adalah dia macam ala-ala chocoja. Dia ada 3. Okay, so saya nak bagi 2 orang.
So saya nak bagi diorang. So far saya dah bagi ramai dah. Saya dah bagi ramai yang dah dapat, alhamdulillah. Kan? Dia sampai dalam kotak cantik lah. Benda tu dekat rumah. Kan? So dia ada 3. Ada dark chocolate, ada milk chocolate, dan di tengah-tengah tu ada dia punya apa dia nak kata chocoja tapi dia bulat-bulat tau. Sedap lah, sedap. Sedap sangat. So guys, kalau you guys nak hari ni, okay, so insyaAllah screenshot saja apa yang you tengah tengok sekarang ataupun nota nanti kejap lagi. So sambil-sambil tu nanti saya akan pilih lah siapa-siapa yang saya akan, dia kan check lah. Yang pertama dia mesti join saya punya channel Telegram dulu. Okay, join channel Telegram. Lepas tu dia screenshot mana-mana part of this kind of, mana-mana part lah dalam live sesi hari ni. Mana-mana part yang ada ni awak screenshot. Lepas tu awak buat satu story. Okay, buat saya satu story. Okay, dan InsyaAllah lah daripada ramai-ramai tu, kalau saya rasa macam hati saya tergerak ke sebab ayat awak menarik, awak join kelas ni sampai habis, dan saya nak meraihkan, nak ucapkan terima kasih pada anda yang join kelas tu sampai habis, dengan saya bagi set premium Chocotom tu lah. Boleh story nak kena tag apa? Story tag nama saya je. Tag saya saja, tak perlu yang pelik-pelik. Tag saya saja. So saya kat Facebook namanya Dharma Syamil Fikri. Kat Facebook pula, kat IG. Okay. So tak kisahlah nak buat story yang macam mana ke. So buat je. So saya akan pilih 2 orang. Okay. So 2 orang tu saya pilih random tau. So insyaAllah lah setiap hari saya akan allocate. Mungkin tadi saya ada nampak macam ada Ang's Popcorn tu. Nanti kalau ada siapa-siapa yang Ang's Popcorn punya wakil, saya nak at least lah 2 orang ke, sebab saya nak order untuk saya nak bagi hadiah pada follow saya balik lah. So doakan saya boleh buat ni setiap hari. So siapa yang join kelas saya, yang join sampai habis, okay, kita akan bagi. So hari ni kita ada 2 set Chocotom yang ada 3 item tersebut. Dan kalau dapat, alhamdulillah. Kalau tak dapat, join untuk esok lagi, untuk esok lagi. Faham Tele nak dapat dekat mana? Telegram di bio saya ada. Okay, so untuk Ang's Popcorn, boleh tak nanti someone tolong PM saya kat TikTok. Kan kat DM tu, tolong check dengan saya. Sebab saya mungkin nak order berapa. Okay lah, kalau minggu depan kita ada 5 hari, 5 kali 2. So, perlukan lebih kurang 10 lah, 10 set. Boleh InsyaAllah. So itu je lah. Sebab saya nak menghargai korang semua yang dah join kelas saya daripada awal sampai habis. So kalau nak bagi duit tak mampu, so kita nak mengalirkan kita punya modal tu kan, kita support each other dan kita bagi pada orang. So insyaAllah lah kita punya ekonomi tu akan berjalan. Duit tu kena bergerak. Boleh so ingat, step yang pertama join group Telegram. Okay, group Telegram. Yang kedua, follow saya kat IG. Yang paling penting kena kat TikTok ni kena ada lah, kena follow lah. Sebab kalau awak tak follow, saya akan check lah dia dah follow back ke. Kalau saya follow ke, tak follow ke, tu lain cerita. Yang penting awak boleh follow dulu. Okay, awesome. So itu je lah setiap hari. Alright, so kalau contoh lah saya terlupa nak ingatkan ke, tanya je. So hari ni kita orang dapat hadiah apa? Tanya je macam tu. Faham hari ni kita dapat hadiah apa? So insyaAllah lah minggu ni ada Chocotom. Maksudnya dia brownies ala-ala Nestum. Memang sedap. Okay. Yang kedua, minggu depan insyaAllah lah saya sedang mencari yang Ang's Popcorn. Ang's Popcorn. Saya pun baru first time dengar tu Ang's Popcorn tu. Nanti try share dengan saya. Macam mana saya nak beli, macam mana saya nak support. Okay. So jangan lupa tekan record. Dah. Terima kasih. Dari awal saya dah tekan record dah. Boleh so ingat hadiah yang untuk kita bagi setiap kelas adalah makanan. So kalau produk, bukannya saya tak nak promote, saya tak nak terima. Cuma produk ini tak semua orang boleh pakai. Tak semua orang boleh pakai. Boleh so it's better saya bagi makanan lah. Okay. So ingat minggu depan, kalau harga ataupun package yang diberikan oleh Ang's Popcorn tu menarik, mungkin sehari boleh dapat 3 orang. Tengoklah macam mana. Boleh
Awesome. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. So lupakan sekejap tentang hadiah. Hadiah tu adalah you punya booster untuk stay kelas ni sampai habis. Dan insyaAllah lah dengan hadiah-hadiah tu boleh bantu kita orang juga sebagai content creator. And macam buatkan korang follow, share. Dan insyaAllah lah everything gonna be fine. Okay. Awesome. Alright, jom kita masuk kita punya tajuk kita hari ni, insyaAllah. Follow up. Follow up. So sebelum saya teruskan, saya nak tanya pada semua orang yang ada hari ni, kelas malam in 24 jam tu kita dah grade, ni tak reply juga macam mana? Teruskan saja follow up, don't worry. Okay, Cokotong tu kalau nak beli kat mana? Ramai lah orang yang beli. Ramai orang yang beli, jangan risau. Kalau saya, hari tu saya PM Aklan. Lepas tu Aklan tu pas nombor saya kepada dia punya ejen dinilai. Ejen dinilai. Okay. Alright, jom follow up. So follow up ni tuan-tuan, macam semalam saya dah share. Sekejap saya slowkan sikit lagu, takut terlalu bising. Grade je lagi ni in the same day ke? Grade je lagi ni in the same day, maksudnya apa tu? Biasanya follow up ni kita buat selepas 24 jam. Kalau dalam hari yang sama, pada hari yang pertama tu kita belum follow up lagi, itu baru presentation. Maksudnya contohlah kita follow up petang tu tak termasuk follow up yang maksudnya dah masuk 1447, tidak. Kan? Faham So petang tu biasanya kita ingatkan balik, minta detail, minta payment, ataupun untuk kita sebab ada deadline kan, sebab barang dah nak keluar. So itu petang tu. Tapi kalau esok 24 jam, itu dah mula follow up yang kita guna formula 1447. Dia reply ke dia tak reply ke tak kisah. Faham Okay, jom buat follow up. So macam saya selalu cakap, follow up ni disebabkan customer ni reject kita. Okay, so rejection ni berlaku apabila yang pertama, customer belum ada duit. Okay, dan yang kedua ini adalah customer belum percaya. Tak apa saya ulang sikit. Kenapa tak naik komen? Kadang-kadang bukannya tak naik komen, cuma saya tak baca. Saya ni suka baca komen. Tapi kalau saya duduk baca komen, saya tak ngajar nanti. So kalau tak naik komen, kalau ada soalan, tanya je banyak kali. Tapi kalau macam saya hi ke, kalau saya tak terbaca komen, maafkan saya lah. Okay, faham Alright, so customer pernah reject saya sebab lambat 5 minit. Setuju, itu pun boleh jadi juga. Okay, so tak percaya ni ada dua, ada tiga sebenarnya. Tak percaya pada seller, kita lah tu. Tak percaya kepada produk. Dan yang terakhir, tak percaya pada diri sendiri. Okay. So kalau untuk seller ni mungkin dia kita tak nampak dia punya, mungkin tak ada COD. Lagi apa tak, mungkin terlambat macam tadilah. Ataupun tak ada, maksudnya tak ada macam tak ada brand kan, macam mana kata, tak terkenal, tak famous lah, senang sebut. Tak famous kan, faham sebab kadang-kadang orang reject kita sebab kita tak famous. Dan tak boleh salahkan orang. Kita tak boleh salahkan customer reject kita sebab kita tak famous. Memang macam tu lah, nak macam mana kan. Kalau you famous, ramai orang follow, pasti sebab you punya service bagus, marketing you bagus. Tapi masalahnya sekarang orang tak kenal you, marketing tak ada, sharing tak ada, content tak ada. Rasa orang nak beli tak dengan kita? Memang tak lah. So jangan marah kalau saya kata habis tu so kena famous lah. Kalau you nak mudah closing, you kena famous. Kalau nak mudah closing, faham So jangan nak bad heart sangat bila saya kata tak famous, tak dapat sale. Kalau untuk hari ini, awak kena at least kena famous. Barulah orang akan take note apa yang you cakap. Sekarang bayangkan kita buat content pun, view pun sikit, rasa-rasa tiba-tiba nak ada sale ke? So bila view sikit, komen sikit, share sikit, macam mana naik follower? So bila follower sikit, macam mana ada sales? So semua tu bergantung pada kita punya social media lah.
Betul tak? So nak tak nak kena buat content, pelan-pelan jadi famous. Kan? Dan famous ni bukan tak kena famous sampai kena dapat verified ke, ratus ribu follower ke. Tapi at least ada angka tu. Betul tak? Contohlah macam saya, tuan-tuan dan puan. Nah, sekarang ni kalau kita cerita pasal sale kan, cerita pasal sale ni, orang nanti takut dengan LHDN lah, ataupun takut nanti orang ada penyakit ain lah. Okay, so kita faham. So sekarang, kalau kita asyik tunjuk sale saja, macam mana kita nak tunjukkan sisi lain kita? So kita tunjukkan kepakaran kita. So bila kepakaran kita ni bagus, orang boleh amalkan, orang boleh share, kan tak sengaja kan kita akan ada follower. Pelan, tahu sekarang dah 100,000. So bila orang tengok kita, 100,000. Di mana kita ni nak lepas 1,000 pun susah. So orang akan nak tak belajar dengan kita? Mesti nak belajar dengan kita. Contohlah, di kalangan kami jugalah yang 100,000 ni pun, okay, yang 100,000 ni pun, contohlah ada kawan kita naik 100,000 dalam masa 17 hari je. Kita mesti nak belajar dengan dia juga. Apa yang dia buat, aku buat sampai 3 bulan, 5 bulan, 6 bulan, nak naik 100,000, dia 17 hari je. Mesti kita nak belajar juga apa yang terjadi. So nampak tak? So sama juga bila dalam sales, kan, bila orang tu ada result, orang itu ramai orang dok komen, recommend dia. Betul tak? Orang beli tak dengan dia? Beli. Lagi-lagi kalau produk tu bagus, memang menjadi repeat auditing get kit, baru kat situ kita buat duit. Faham tak? So, dalam social media ni kena sabar. Betul, keywordnya adalah konsisten. Tapi konsisten tu pula ada teknik dia juga. Kita konsisten buat. Kita konsisten buat cerita pasal niche kita. Tapi views tak naik. Yang degil juga tak nak tukar niche tu kenapa? Tak nak tukar ke angle lain tu kenapa? Itu bukan salah niche. Itu salah diri kita. You kena faham audience you siapa pula. Nampak tak kita belajar lagi? Kita belajar pula apa yang sebenarnya customer kita nak. Kita belajar apa yang orang nak. Betul? Sebab tu tadi ada orang tanya, Sir minat pink ke? Sir minat pastel ke? Kenapa layout Sir ni macam budak-budak? Dah memang kat TikTok perangannya macam budak-budak. Kita nak seronok-seronok, nak have fun. Kalau saya bawa dia punya presentation tu, kalau serius sangat ala-ala corporate, ada yang nak belajar ke? Pasang slide je. Tak ada. Kan? Yang corporate pun tidur kalau kelas macam tu, apatah lagi kalau saya buat macam tu. So dapat tak? Faham Boleh? So apa yang saya buat, tuan-tuan puan tiru je. Macam mana saya letak presentation saya. Kan, contohlah sekarang you nak pastikan orang ikut apa yang you nak tu, ataupun nak pastikan orang follow, tajuk penting. Saya dah test dah. Bila ada tajuk setiap kelas you, setiap buat sharing, tajuk tu sangat penting. Dan tajuk ni pula janganlah tajuk-tajuk teknikal. Jangan ada tajuk teknikal. So tajuk teknikal ni contohlah, okey, siapa nak belajar contoh macam mana nak buat, macam kalau Jannah kan, Jannah dia buat kimchi. So kalau kita kata okey, teknikal kimchi, mungkin tak ramai orang nak join. Tapi kita boleh buat macam mana berniaga dengan kimchi, ataupun buat 10,000 pertama dengan kimchi saja. Contoh, rasa kimchi, ataupun teknik kimchi diakui oleh orang Korea itu sendiri. Apakah rasa kimchi oleh keluarga Korea? Contoh. So itu adalah tajuk-tajuk yang orang nak tanya. Apa benda tu sebenarnya? Faham tak? Orang Korea approve. Contoh, proven by Korea itself. Kan? Simple step. Make a code. Contohlah. Macam itulah saya dah mula mengarut dah. Faham so tajuk tu sangat-sangat penting. So saya dah validate lah benda tu. Dan benda tu memang menjadi. Okay? Alright. So lagi satu. Okay? Customer belum percaya pada produk. So pada produk ini mungkin produk tu produk baru. Okay, produk baru. So bila produk baru, awak tak boleh kata macam, tapi produk saya berkesan. Orang kisah apa? Orang kisah apa dengan produk awak berkesan? Kalau produk baru, ya produk baru. Orang nak testimoni. Kan? Tak ada testimoni. Testimoni pula tak ada testimoni bergambar, semua WhatsApp saja. Kan? Dan yang terakhir produk baru tak ada testimoni. Apa lagi mungkin offer tak menarik. Offer tak menarik.
Faham so ini. Kalau gagal explain itu bukan salah produk, itu salah kita. Maksudnya kita tak ada product knowledge yang mantap. Okay, product knowledge kita tu mungkin masih C. Sepatutnya kalau orang berniaga ni product knowledge-nya kena A+++. Kena A+++. Maksudnya kita boleh cerita A to Z tentang produk tersebut dan Z to A balik. Dan yang paling best adalah kita boleh cerita in detail apakah yang kita dapat dengan produk tersebut. Itu adalah seller yang baik lah. Faham So kita sebenarnya dalam menjadi seller ni, kita tak perlu pun nak jadi seller yang terbaik, nombor 1, paling terror, paling awal, kan, paling senior. Tak perlu pun. Kita nak jadi seller yang diperlukan pada waktu itu. Kita nak jadi seller yang diperlukan. Seller yang dicari, itu yang kita nak. Faham so simple je. Lepas tu yang terakhir adalah kenapa kita masih kena reject adalah customer tu masih tidak percaya pada diri sendiri. So jangan asyik salahkan diri sendiri. Kita sebagai seller je, kita dah buat yang terbaik. Kita dah share yang terbaik, kita dah bagi yang terbaik, kita dah explain dengan terbaik. Tapi kalau customer tu nak beli juga, itu mungkin dari segi dia. Contoh, Kak Nish jual korset. Nak commit korset 1,200. Dia duk fikir-fikir, aku ni boleh commit ke? Kan? Takut dengan sejarah. Dia ada bad history dia. Takut tak jadi. Dia bukan takut tak jadi, produk tu tak jadi. Takut dia yang tak amalkan. Kan? Takut malas. Faham tak? Dia yang malas. Takut dia yang tak pakai. Contohlah macam sekarang pun tuan-tuan perempuan. Tuan-tuan beli barang kat Shopee. Kan? Benda tu bagus. Tapi kenapa kita tak pakai? Satu, nanti akan bagi alasan sebab tak sempat. So bila tak sempat pakai, bila kita follow up, macam ni feedback, tak pakai lagi lah. Macam kalau tak pakai, macam mana dapat hasil? Faham tak? So don't worry benda tu. Sebab tu kadang-kadang benda ni kita kena follow up, ingatkan, monitor. Macam tu. Macam mana nak bagi dia pakai? Suruhlah dia pakai. Sebab tu tugasnya follow up, reminder tu. Kan semalam kita bercerita tentang reminder, so kita ingatkan customer tu, dia dah beli, dia kena pakai. Tanya dia, Assalamualaikum puan, maaf ganggu hari ni. Semalam puan dah beli kan set foundation kita untuk merawat jeragat tu. So hari ni, pagi ni puan dah pakai belum? Oh hari ni tak keluar, so tak pakai foundation. Jangan puan. Kan, walaupun kita tak keluar, tapi puan tetap boleh pakai. Tapi pakai light-light je. And at least kita ada satu layer untuk muka kita, so boleh pakai kat rumah. So mungkin kalau tak keluar pun dia boleh merawat dalam rumah. So memang selesa kan, pakai yang just satu layer saja, settle. So ajarlah orang buat macam tu. Contoh yang jual lipstick kan, dia akan bagi arah apa, bagi rejection sebab tak keluar. So nak apa, nak bersiap kat rumah. So puan, kita duduk rumah ni lagilah kan, bibir kita ni dah kurang minum air, lepas tu kena aircon, kering puan. Asyik bercakap je. So bila asyik bercakap ni puan, kena pakai lipstick at least. Biar dia nampak lembab. Lepas tu lepas puan dah berwuduk kan, dia hilang kan, pakai je balik, simple. Settle. Customer suka try banyak produk dalam satu masa, tak tahu mana satu yang berkesan. Sebab itulah untuk diri sendiri ni. Itu untuk diri sendiri ni. Sebab tu kadang-kadang janganlah kita ni asyik salahkan diri sendiri je. Tapi sebelum nak salahkan orang lain, ini kena salahkan diri sendiri dulu. Adakah kita dah ajar dia jangan campur-campur produk, ajar dia untuk fokus, kan, cara ajar pakai yang terbaik macam mana. Itu baru betul, itu baru seller yang baik. Okay, so dapat sesuatu hari ni. So saya rasa memang banyak saya share pasal follow up ni, dan saya suka ulang balik supaya bukan apa, hari ni kan ada student baru, ada yang baru masuk, ada yang baru follow. Thank you so much. Dan ingat untuk 206 orang ini, jika anda nak dapatkan hari ni kan satu set cokotom yang ada 3 perasa tu, just share banyak-banyak, dan kalau boleh buatlah satu tagging, tag nama saya di IG Elias Dharma Syamim, DHARMASYAMIM. So nanti saya pilih random. Random tu maksudnya apa? Random tu macam mana macam kalau dapat, dapatlah. Kalau tak dapat, ya sudah. Esok ada lagi. So hari ni hari apa? Hari ni hari Selasa ke Rabu? Allah, baru Tuesday. So Rabu ada, Khamis ada, Jumaat ada. So don't worry. Kita ada 3 hari, dan setiap hari tu ada 2 set. Dan minggu depan insyaAllah kita akan bagi popcorn pula.
Share di IG ke? IG je lah. Sebab hari ni tuan-tuan rupan dah join live saya, dah follow saya pun dah bahagia dah. So as simple as buat tagging saya ke IG, jangan lupa follow saya ke IG, yang pastikan join team, join Telegram, dah itu je. Simple. Faham Sir, tajuk lagu background apa? Orang belajar dia sebut tajuk lagu. Comel lah korang ni. Tak boleh, itu rahsia saya. Nanti kalau saya bagi tahu, korang tak nak join lagi kelas saya. So biar korang datang sebab nak tengok gambar yang cantik, nak dengar lagu best-best. Okay. By the way, korang dah screenshot belum ni? Kenapa kena buat follow up? Dah. 3, 2, 1. Good. Alright, jom. Alright, so sekarang kita nak review balik apakah ayat-ayat yang kita boleh gunakan dalam follow up. Alright, so first, macam saya sebut semalam, yang pertama itu adalah appreciation. Okay, kita nak ucapkan terima kasih. Okay, ucapkan terima kasih dan syukur. Ni appreciation kita. Okay, boleh Alright, so ayat ni macam mana? So biasanya dia punya structure buat follow up ni sama je. Okay, structure untuk buat follow up sama je. Yang penting kita ada intro kat atas. FB boleh tak? FB pun boleh, tak ada masalah. Tapi kalau takutnya kalau kat FB saya tak nampak tapi kalau buat posting kat timeline tu, insyaAllah nampak. Okay. Right, so yang tak sempat tu apa? Yang kat atas ni ke? Nah, last saya bagi. Cepat. Kalau dah screenshot, komen dan. Dah? Nanti saya nak sambung kita nak buat ayat. Awesome. Lagu apa ni sir? Best. Adalah. Okay, jom. Appreciation So ayat ni biasanya kita akan start dengan kita punya headline ataupun heading. Sorry, bukan headline, heading kita, kepala ayat kita. So biasanya bila kita follow orang, bagilah salam. Dan Assalamualaikum. Dan maaf ganggu waktu ni. Macam ni. Okay, betul letak emoji. So headline dia macam ni. Okay. Dan barulah kita masuk konten dia. Baru kita masuk konten. So konten hari ni kita nak bercerita tentang appreciation, maksudnya dalam 24 jam yang pertama. Okay. So masuklah ayat dia. Assalamualaikum, maaf ganggu waktu ni. Saya ucapkan terima kasih dan rasa syukur untuk kita sebut macam ni, untuk apa ni, kesanggupan. Okay, macam mana tak? Saya nak ucapkan terima kasih dan rasa syukur kerana, bukan untuk kerana Puan dah WhatsApp saya semalam untuk dapatkan popcorn dengan package menarik. Gitu. Faham Maaf ganggu tu tak payah tulis kan? Kalau saya akan tulis sebab ni follow up.
Saya suka tulis. Okay, Assalamualaikum, maaf ganggu waktu ni. Saya tahu awak tengah busy sekarang. So, headline dia lebih kurang macam tu lah. Ada orang dia letak Assalamualaikum dan Hai, selamat pagi. Tapi saya personally, saya suka minta maaf. Sebab kan orang tu tak suka kan bila kena follow up kan. So, kita start dengan minta maaf. Orang macam, oh, okay, kenapa, cepat. So, macam tu lah. Itu sebabnya kenapa saya suka start dengan minta maaf. Siapa yang takkan cair dengan minta maaf? Siapa yang tak cair kalau kena minta maaf? Semua orang cair kalau kena minta maaf. Betul tak? Setuju tak? Sir, link Telegram apa sir? Kat bio saya. Di bio pun ada. Bio. Pergi kat bio saya sekejap. Pergi kat sana. Kan? Lepas tu nanti dia akan itulah. InsyaAllah. Boleh? Maaf sir lambat. Alright. Tapi ingat tolong tulis penuh. Kalau contohlah Assalamualaikum ni dapat panjang. Salam dan hai. Maaf ganggu waktu ni. Dah settle. Faham tapi ingat, ini untuk follow up saja, presentation bukan. Maksudnya kalau orang tu baru PM, kita minta maaf, itu tandanya macam you tak yakin. Tapi sekarang you dah present kat dia. So bila dah present kat dia, so kita nak follow up. So bila nak follow up tu kita start dengan minta maaf lah. Dan ini salah satu cara. Dan bukannya setiap masa kita nak minta maaf. Faham Okay, so kat sini kita nak ucapkan terima kasih dan rasa syukur kerana pun dah WhatsApp saya semalam, nampak tak? Dah WhatsApp saya ni, kenapa? Untuk dapatkan popcorn. So, kat sini pun tetap kita seeding. Nampak tak? Kita tetap seeding. Kita dah percaya, believe. Okay, yang customer tu memang nak dapatkan popcorn kita. Minta maaf lah kalau kelas dengan saya ni, kalau saya dapat contoh makanan, memang makanan tu lah saya bawa sampai bila-bila. Okay, kerana sudi shopping dengan saya, jangan Miza. Shopping janganlah. Shopping tu nampak sangat kita dah menjual kat dia kan. So kita gunalah perkataan untuk dapatkan. So kat sini kan, you boleh ganti perkataan dapat ni kepada untuk cuba amalkan, ikhtiar. So ini adalah word-word yang bagus. Okay, ini adalah word-word yang bagus. Okay. Kalau berurusan tu macam formal sangat. Terima kasih kerana sudi cuba. Cuba tu boleh? Tu boleh. Faham Boleh. Ready tu untuk popcorn guys. Minta maaf lah ya. Saya tak ada niat. Cuma bila ada makanan yang rare tu saya akan ambil lah. So insyaAllah nampak tak? Heading, content dan yang terakhir dalam follow up yang paling penting adalah CTA. Call to action. Okay, call to action. So call to action ni bila kita dah bagi heading dia, dah bagi content, kenapa orang blutikkan kita? Sebab dia tak ada kenapa nak kena reply. Apa nak kena buat lepas tu? Nak access boleh ke? Boleh je. Comel je syahada. Tak apa. Screenshot je. Jangan risau. Memang saya bagi. Screenshot. Lepas tu boleh tag dengan saya kat IG dan you guys akan dapat secara random orang-orang yang bertuah akan dapat apa? Akan dapat cokotom dengan saya. Macam tu. So CTA ni apa nak letak? Tolong reply ya untuk saya bagi free gift istimewa hari ni. Faham Boleh? Sorry sir, hari ni lambat. It's okay, don't worry. Saya nak ajak team masuk live ni. Masukkan aja. So kalau boleh, cara nak ajak team masuk live hari ni, screenshot, copy link, hantar. Weh, hari ni kita nak belajar tentang follow up. Masuk. Settle. Faham tak ni? Faham
Awesome. So kalau dapat sesuatu tolong komen. So ini baru ayat appreciation. Kita tak pegang barang. Kalau tak pegang barang, gantilah free gift ni ganti benda lain. Apa yang awak nak bagi? So free gift ni gantilah offer. Ganti offer yang apa yang awak boleh bagi. Apa upah dia, apa reward dia, kalau dia awak nak suruh dia reply, apa dia dapat. Tu kita fikir macam tu. Ni contoh, tuan-tuan dan puan, janganlah tiru sebiji. Saya pun tak tahu tuan-tuan dan puan buat niaga apa, servis apa, produk apa. Cuma kalau saya nak ikutkan semua orang punya produk, jenuh lah saya. Lala tak buat kelas nanti. So saya bagi sebab tu saya suka buat konsep. So yang pertama, kena ada heading, content, CTA. Ingat benda ni sampai bila-bila. Jangan bagi satu je. Sebab tu contohlah kan, heading ni okey, satu perenggan. Okey, content satu perenggan. CTA satu perenggan. Baru dia dapat jelas. So kena tunggu dia reply. Kena tunggu dia reply lepas saya ucap terima kasih tu kesa. Tak, yang ni 1, 2, 3 satu bubble. 1, 2, 3 ni satu bubble. Maksudnya bagi satu ayat terus copy paste. Dah, itu je. Waktu yang lain tu tak ada masalah. Boleh? So, faham tak konsep dan cara macam mana saya mengajar ni? Saya tak ajar skrip Dari awal saya tak pernah ajar skrip. Cuma saya tuliskan. Sebab tu kadang-kadang contoh-contoh tu popcorn. Hang buat apa? Contoh hang jual baju, jangan awak letak popcorn pula. Maaf nak tanya, kalau HQ memang tengah buat promo, cakap je ke special offer hari ni? Saya akan lebih suka special offer hari ni. Saya lebih suka perkataan special offer hari ni. Sebab apa? Kalau promo tu orang akan tanya sampai bila. Ramai SDMK, saya XSD. SD ni apa benda? Ramai SD. Sekolah rendah. Kan, kalau hantar satu-satu boleh ke? Jangan hantar satu-satu. Kita nak follow up ni kena main volume. Okay, nak follow up ni main volume. Janganlah Assalamualaikum, maaf ganggu waktu ni. Kenapa? Saya nak ucapkan terima kasih ni dengan rasa syukur sebab puan dah WhatsApp saya semalam. Alhamdulillah. Tolong reply ya. Kan kelakar tu. Faham jangan buat hal. Cikgu nak tunggu customer reply ke ataupun terus hantar perenggan tu? Ni bagi 3-3 terus. Jangan bagi Assalamualaikum. Aku baru je cerita. Jangan bagi satu-satu. Ni bagi 3-3. Kita copy paste. Boleh. Kalau bagi satu-satu tak jadi follow up. Kan? Makcik nak tengok. Mu ni kenapa ni? Kan? Mu nak apa? Satu. Kita bukan cakap depan telefon. Contoh. Dalam satu ayat buat 3 perenggan. Betul? Dalam satu bubble. Faham Jangan buat satu-satu tau. Please, jangan satu-satu. Ini yang saya bagi ni, kalau saya tak kata kena pisah, kau buat je satu bubble. Pastikan ada perenggan. Okay? Dan pendek je. Ni pendek je. Kalau contohlah perenggan 1, perenggan 2 dah panjang. Pecahkan, letak yang kedua. So, Nina guna cara voice boleh tak? Boleh. Voice lagi elok. Okay, voice lagi elok. Ataupun, lepas you bagi voice, habis voice letak CTA. Jangan lupa CTA. Puan, jika puan dah dengar voice saya, tolong komen ya jika bersetuju nak dapatkan special offer hari ni. Itu lebih elok. So, kalau nak follow up dengan recruit agent, boleh guna step ni ke? Boleh. Boleh sangat. Contoh, Assalamualaikum, maaf ganggu waktu ni. Saya nak ucapkan terima kasih dan rasa syukur kerana daripada ramai-ramai leader yang ada, awak pilih saya. Dan saya rasa dan saya bersedia untuk bantu awak dan untuk kita sama-sama buat duit dengan tim. Tolong reply ya. Jika awak rasa bisnes ini adalah yang ataupun tolong reply ya jika awak nak start ke. So, kalau saya buat ayat spontan dia cloud sikit lah. Tapi fahamlah maksudnya begitu. Okay. Alright. Bagi sekali senang. Bagi sekali. Even promo HQ tu untuk 1 bulan, kita still cakap special offer hari ni ke? Sebab tu kalau HQ tu biasanya kita letak kat marketing je lah. Tapi bila masuk dalam WhatsApp, kita akan go for special hari ni. So, kalau kita dah tanya nama, tinggal nama, customer tak reply, macam mana nak terus bagi info ke? Tak, ni follow up ni. Inilah follow upnya, Mira. Walaupun dia tak bagi nama pun kita ucapkan terima kasih. Nanti nanti dia reply lah.
Sebab orang dah tak tanya nama dari mana, benda-benda lain tu dah tak tanya dah. Tapi kalau you terus bagi info pun tak guna juga. Sebab orang tak tahu, kita pun tak tahu apa yang dia nak. Faham eh? So ini adalah hari yang pertama lepas 24 jam. Okey, ni. Dah, korang catat dulu. Korang catat dulu. Kalau dah catat, tolong komen dan saya tunggu pelan-pelan. Tunggu ni. Kelas ni kita akan buat pelan-pelan je, relax je. Faham eh? So boleh lah style-style macam ni. Kena tunggu dia reply je. Kalau dah bagi macam ni, kena tunggu dia reply lah. Dan kalau dia dah reply, baru kita move forward untuk next step. Kalau dia tak reply, dah 1, 4, keempat. Selepas keempat, post sat nak SS. Nak post apa? Okay. Dah. Alright, thank you. So, ini 1 hari. Okay. Kan 1, 4, 4, 7. Ini yang mana? Ini yang pertama. Okay. Yang kedua, kita akan masuk 1, 4, 4, 7. Sir, dia semalam baru jawab salam je. Lepas tu dia blue tick. Tak boleh kan guna follow up content ni? Boleh? Kalau dia dah jawab salam, awak lah yang kena teruskan. Kenapa awak biarkan dia jawab salam? Lepas tu, kenapa senyap? Awak lah kena guide dia punya conversation tu. Faham eh? So sekarang 1, 4, 4, 7. Yang ini adalah yang nombor 4. 4 hari selepas hari pertama. Okay, so kita menggunakan content reminder. Kita menggunakan content reminder. Ready? So reminder ni kita nak ingatkan apa tuan-tuan? Kita nak ingatkan kan offer yang kita ada. Kita nak ingatkan produk yang kita ada. Kita nak ingatkan free gift yang kita ada. Kan, kita nak ingatkan offer yang kita ada. Offer, berapa kali offer? Servis yang kita ada. Mungkin kita ada servis COD, barang sampai baru bayar ke. So, kalau new customer, harus tanya nama, tempat tinggal ke? Tak. Tapi depend servis lah. Tapi kalau basically orang yang ada hari ni kebanyakannya jual produk kan, ataupun jual produk supplement ke. So biasanya tak lah. Kita jarang tanya nama dan dari mana. Kita dah tahu dah pun nama dan dari mana tu sebenarnya. Contoh, at least nama lah. Kan, nama tu kalau you guys tak tahu nak cari kat mana, ambil nombor telefon dia tu, letak kat Truecaller, jumpa lah. Kan, dah boleh agak dah nama dia nama apa. So tak perlu nak kena tanya nama dia. Kita just double confirm. Okay puan, saya bercakap dengan Puan Ain ke? Wow. Oh, macam nak tahu? Tadi saya sebelum Puan PM, saya memang dah research dulu siap-siap. Bukan apa, sekarang ni kan Puan faham-faham je lah kan. So insyaAllah lah, Alhamdulillah lah saya jumpa orang yang betul hari ni. Contoh. So orang tu akan jauh lebih menghargai lah. Kan? Oh boleh je? Boleh? Truecaller? Truecaller. Nanti dia akan bagi tahu lah skema ke apa-apa ke. 1447 ni jarak hari ke? Betul. Ni adalah 1 hari, 4 hari, 4 hari, 7 hari. So ini adalah 4 hari selepas hari yang pertama tu. Contoh kalau hari ni hari apa? Hari ni Selasa. Okay. 1 hari selepas hari rasa, hari Rabu. So kalau 4 hari selepas hari Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu, Ahad. So follow up lah pada hari Ahad. So ini adalah pada hari Ahad. Boleh? So kalau customer tanya special promo hari ni je ke? Saya nak tapi belum ada duit. Nanti dah ada duit, dah tak ada promo ke? Kalau customer macam ni, macam mana nak jawab pasal promo tu? Okay Miza, awak kena catat So biasanya kita akan cakap promo ya untuk hari ni. Besok saya tak berani janji. Besok saya tak berani janji. So kalau untuk lock promo hari ni, apa kata letak deposit. Letak deposit. So berapa yang ada dia untuk buat deposit, letak je. So nanti time gaji tinggal tambah, dapatlah promo. Boleh? Thank you Miza. So saya buat produk handmade tilam baby. Bila saya tanya baby girl ke baby boy, customer jawab tak scan lagi. Faham? So sebab tu Lina Amrina. Ya betul nama awak Rina. So kalau untuk Rina,
basically awak kena at least ada beberapa package lah. Contoh ada package baby boy, package baby girl, dan package yang tak nampak scan lagi. So maksudnya adalah dua-dua warna boleh pakai. Contoh hitam putih, biru pink, warna-warna yang gender lelaki ke gender perempuan ke boleh pakai. So senang. Faham tak? Itu je. So biar dia lock, biar dia lock package kita tu, dan nanti pilih warna tu bila dah decide nak apa. Yang penting hari tu dia lock harga, hari tu dia lock package, settle. Okay, saya pernah buat macam tu. Bila nak suruh deposit terus senyap. Dah tanya belum berapa yang dia ada? So kalau dia deposit pun dia tak nak, awak tunggu gaji pun dia takkan bayar. Kan, tunggu gaji pun dia takkan bayar. So sama je. It's better, elok lah kalau kita buat deposit. Faham? At least ada komitmen. Dan bila dia buat deposit, dia akan ada rasa tanggungjawab untuk habiskan sebab dia dah bayar. Okay, ramai macam tu. Masa promo tak ada duitnya. Bila kita minta deposit, at least berapa persen. Okay, untuk deposit kita minta berapa yang dia ada. Tanda jadi. Okay, tanda jadi. So macam tu. Kalau kita minta dia berapa yang, contohlah kalau kita kata kita kena bagi, kita bagi tahu harga 100, kita minta RM50 50%, memang tak dapat. Sebab kita minta. So bila kita minta memang tak dapat. Percaya cakap saya. Saya dah guna teknik deposit ni dengan orang yang bayar RM50,000 pun dah. Contoh package yang dia kena bayar mungkin RM50,000. Saya tanya dia, okey berapa yang dia ada? Sebab dia akan tanya pembayaran macam mana, selesa dia macam mana. Saya tanyalah dia selesa macam mana. Sebelum kelas ke, selepas kelas ke, nak setengah ke, nak suku ke. So apa pun yang dia ada, ya sudah, dia bayar. Yang penting tanda jadi hari ni tetap kena collect something. Faham tak? Sebab kalau kita tak collect something, percayalah cakap saya, dia tak ada komitmen. Bila tak ada komitmen, anything can happen. Tiba-tiba cancel last minute. Tu yang korang meroyan tu. So kalau dia dah bagi deposit, lepas tu customer tak jadi beli deposit, kena pulang ke? Depend. Saya cerita benda ni pun dah banyak kali dah. So kalau deposit tu kita dah gunakan untuk beli produk, kita ada budi bicara untuk mungkin 50-50. Tapi kalau kita tak guna pun deposit tu untuk beli apa-apa, refund je balik. So maksudnya dia deposit 200 untuk barang 1000, dan tiba-tiba dia tak jadi beli, mungkin disebabkan ada benda yang lebih penting, kita refund saja RM200 tu, Allah akan ganti 2000 kat kita. Simple. Itu je. Dia jawab salam je sir. Lepas tu kita tanya next step, lepas greeting dia dah tak jawab. Hari ni boleh masuk follow up ke? Boleh. Boleh. Kalau dia dah deposit, dia tak bayar balance. Deposit burn ke sir? Bagi saya, kalau boleh simpan je. Sebab kita tak tahu. Kan? Kadang-kadang dia tak bayar habis sebab kita tak follow up. Dan kita tanya dia, mungkin dah lama sangat kita tanya dia. Mungkin kita dah pegang duit dia lama sangat, nak tanya dia. Okay, duit sekarang ada ni, nak saya refund ke ataupun nak teruskan untuk kelas seterusnya? Boleh. Okay, dah tolerate pasal deposit tapi macam-macam pula. Frust gila. Janganlah frust. Dah nama pun customer. Dah nama pun customer. Janganlah. Kadang-kadang mungkin payment, komitmen yang dia nak kena keluarkan tu memang besar. Bila dia besar, dia akan cuba press kita yelah, dia nak dapatkan contoh lah. Sebab tu, bila kita tahu, kita ni akan stres dengan perangai manusia, dengan ragam manusia dan macam-macam yang kita kena layan. Sebab tu, bear in mind, closing lah package besar. Kalau kita tahu, customer ni memang complicated, ngada-ngada. So, bila kita tahu dia orang ngada-ngada, closing package besar. Sebab apa? Layan yang RM50 dan layan dengan RM5,000, penatnya sama. Dan malah, percaya cakap saya, orang yang RM5,000 punya perangai, lebih simple daripada RM50. Sebab apa? Sebab diorang memang dah ada duit. So, orang yang RM5,000 ni, dia tahu aku nak servis yang terbaik, result kena ada. So, itu yang you kena pastikan. Yang RM50 ni pula, dia kenapa duduk servis? Sebab itu je lah duit yang dia ada. Itulah duit yang dia ada. So, dia kena buat yang terbaik. Dia nak, kalau boleh nak dapat yang package RM5,000, sehampir dengan RM5,000 dengan bajet dia yang RM50. So, tak boleh salahkan dia. So, sekarang, you lah yang dipersalahkan. You nak target market yang macam mana? Nak target market RM5,000 ke nak target RM50? Dan nak tarik RM50 pun, it depend on skill kita. Kawan kita ni berapa ramai. Kita ada tak kawan-kawan RM5,000? Servis kita ni RM5,000 ke tidak? Produk kita ni RM5,000 ke tidak? So, jangan nak salahkan orang, salahkan customer je sebab frust itu dah pasti. Stres itu dah pasti.
Rejection tu dah pasti. Dan saya tak membibil cuma nak ingatkan balik pada tuan-tuan dan puan-puan. Stop lah salahkan orang. Itu je. Kadang-kadang saya pun pernah kena cancel last minute. Contohlah macam kelas saya kan, Ogos saya dah penuh dah. Ada orang memang nak, kalau boleh semua nak awal bulan, tapi dah tak boleh, nak buat macam mana. So kalau orang tu betul-betul percaya kat kita, dia akan ambil bulan 9 dan dia akan terus bayar bulan 9 walaupun hari ni baru bulan 7, dia bayar. Dan saya pula okey tak apa, saya tak ambil dulu, nanti dah dekat baru bayar. Tapi saya dah lock. Faham tak? Minum dulu sir. Baik, terima kasih. Itu je. Rejection tu dah pasti. Terima kasih. Bagi saya minum kejap. Okay, so korang pun tu tarik nafas kejap. Kan? Kita masuk yang poin yang kedua ni pula. Kita nak masuk poin yang kedua. By the way, yang baby-baby ni korang catat tak? Okay, yang baby-baby tadi korang catat tak? Saya harap korang catat lah catat at least lah mindset tu betul. Okay, so mohon tanya, kalau customer jawab sepatah-sepatah normal kan, dan customer reply belum lagi, just follow up. Dan customer reply belum lagi, maksudnya dia reply belum lagi tu apa? Dia reply belum lagi, kalau sepatah-patah tu biasa. Kalau sepatah-sepatah tu biasa, don't worry. Okay, jom kita masuk macam mana kita nak reminder ni. So reminder ni macam biasalah. Kita punya heading. Okay, kita punya heading. So Assalamualaikum. Kali ni kita guna heading lain lah. Kita guna heading lain. Salam dan hai. Saya tahu mi setengah. Kat atas ni apa Maaf ganggu waktu ni. Ni kita buat mi setengah mi sekarang. Ni heading kita. Betul sir, saya beli Thermomix semalam kena tunggu sebulan sebab trust dekat brand dan dekat kawan-kawan. Serius lah, Thermomix sekarang nak kena tunggu sebulan? Laju lah habis. Thermomix sebulan? Wow. Harap saya tak nampak lah Thermomix ni. Okay, tapi dia nak benda lain. Aduh, pening. Dia tak minat Thermomix. Tapi barang-barang yang dia minat mahal-mahal juga kan. Tapi tak apa. Tak apa. Kita akan belanja dengan penuh rasa abundance. Begitu. Okay. Salam dan hai. Saya tahu Miss tengah busy sekarang. So Miss ni ikutlah. Korang nak panggil puan boleh. Nanti kalau saya tak bagi tahu, sir, kalau nak panggil orang macam ni boleh. Panggil cik boleh. Kalau lelaki panggil encik boleh. Okay, puan panggil tuan boleh. Okay, cuma saya nak elakkan panggil orang makcik. Jangan panggil orang makcik. Panggil orang akak. Panggil orang sis. Jangan. Abundance ya, abundance. Penuh rasa abundance. Faham Ni tolong. Makcik, akak, sis tak nak panggil Tapi waktu bila you boleh panggil akak, makcik dan sis ni, apabila contoh kita dah panggil dia miss, dia bahasakan dia akak, follow akak. Kita bahasakan puan, dia bahasakan dia sis, follow sis. Itu boleh. Faham kalau saya guna awak boleh ke? Boleh. Tak ada masalah. Panggil nama boleh kan? Boleh. Daripada start memang panggil akak. Kalau dia bahasakan diri dia akak, tak ada masalah. Okay, kalau dia bahasakan diri dia akak, tak ada masalah. Cuma kalau kita ni tak tahu dengan siapa kita berurusan, jangan terus panggil orang acik, akak kan. So jangan. Walaupun awak ni memang adik-adik, jangan suka-suka dia panggil orang akak. Faham tak ni? Boleh Awesome. Kalau dia boleh tak sir? Dia boleh, tapi tengok ayat lah. Kadang-kadang ada beberapa perkataan yang ayat yang bila dia tu tak jadi, tak ngam pula. Right? So yang nak screenshot, tolong screenshot dulu. 3, 2, 1 dan tolong komen dan. Orang Sabah biasanya panggil sis. Faham? Cuma kadang-kadang tak semua orang faham bahasa sis. Nina.
Kan, tak semua orang faham tentang sis. Sis tak boleh je. Kalau orang kita dah panggil orang sis ataupun kita panggil cik, miss dia dulu dan dia bahasakan dia sis, follow sis. Faham kalau betul-betul nak panggil sister terus, lagi elok. Ingat kadang-kadang mungkin orang biasa panggil kita, biasa guna sis tapi tempat lain tak guna sis. Tempat lain mungkin tak guna sis. So ikut yang majoriti lah. Okey. Dan ada orang bila panggil sis dia turn off. Lagi-lagi orang-orang yang mungkin pangkat tinggi ke, profesional ke, kan. Dan kita ni kalau boleh nak jual produk premium, kan. Kita nak jual mungkin barang harga 500, 1000. Takkanlah orang-orang macam tu kita nak panggil sis. Tak best lah. Okey, boleh So try untuk panggil yang paling respect lah, respectful dulu. Dan kalau dia bahasakan dia sis, baru follow sis. Panggil nama boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Okay, go. Kita pergi ke dia punya content. So content hari ni kita nak bercerita tentang reminder. So reminder ni kita nak ingatkan, okay. So siapa yang baru follow, baru masuk, lelaki suka panggil encik ke tuan? Saya suka panggil lelaki tu tuan. Tapi kadang-kadang ada orang dia tak biasa panggil orang tuan. Panggil encik tak ada masalah. Please jangan panggil orang abang. Panggil abang untuk orang yang you kenal sahaja. Faham sebab kalau you perempuan panggil orang abang, takut-takutnya nanti kebarangkalian you kena kacau tu lebih tinggi. Lagi-lagi yang muda-muda ni lah, kan. Memanglah kita panggil abang tu, orang tu membeli dengan kita, senang rapat dengan kita. Tapi kebarangkalian you kena ganggu, kena kacau, itu tinggi. Hati-hati itu je. Okay. And bos boleh lah. Independent product lah, independent product. Independent product. Okay, independent product. Kalau memang dalam industri tu biasa panggil orang bos, ya bos. Tapi it's better panggil orang yang kita formal dululah. Lagi yang perempuan-perempuan ni, kalau dengan lelaki formalkan dulu, jangan cepat sangat rapat. Bahaya. Okay, jangan cepat sangat rapat. Kalau boleh kita nak macam keep professional dululah. Kan, sebab lelaki ni jarang membeli. So biasanya yang PM kita ni memang terus nak membeli. Okay? Awesome. So faham maksud saya sebab kita dah dalam bidang ni dah lama. So korang kena always be hati-hatilah, itu je. Kan, hati-hati itu je. Bukan nak saya katakan semua lelaki ni jahat, tak. Okay? So reminder, kita buat ayat dia. Salam dan hai, saya tahu Miss tengah busy sekarang. Miss tahu kan, minggu ni semua pembelian popcorn 3 ke atas dan akan dapat voucher dan sudu premium. Bukan. Panggil sudu. Bekas popcorn wayang premium. Contoh. Okay. Ni saja je konon-konon lah kalau saya ada produk popcorn kan. Saya teringin nak bagi bekas popcorn yang wayang-wayang dulu semua bagi tu, yang plastik yang besar tu kan. Biasanya kan dapat air, tempat simpan air, kadang-kadang macam-macam lah benda tu. Kadang-kadang beli popcorn dengan beli bekas air tu mungkin harga boleh sampai RM70, RM80. So try lah bagi betul-betul yang macam tu. So ini kita remindkan balik. Puan tahu kan, minggu ni semua pembelian popcorn 3 balang ke atas akan dapat voucher dan bekas popcorn wayang premium. Okay. Jangan tanya saya kalau benda lain macam mana. Yang penting kau faham konsep dia. Contoh kalau you puan tahu kan, minggu ni kita baru launching 3 desain terbaru. Okay, untuk tudung macam ni, sini. Dan setiap pembelian 3 ataupun koleksi 5 tudung ke atas, kita akan bagi brooch eksklusif
Faham tak ni? Sekejap saya refresh dulu dan korang faham. Kalau bro atau bos, boleh Anwar. Lelaki tak ada masalah. Okay, lelaki tak ada masalah. Perempuan je. Sebab saya tahu lelaki, korang sempoi. Cuma perempuan saja. Free postage boleh kan? Boleh. Ikutlah. Ni contoh. Biasalah kalau saya kan, kalau bagi contoh ni kena exaggerate sikit kan. Barulah best. Boleh ke kalau kita ingatkan macam hari ni dah last day offer untuk dapatkan free? Boleh. Itu reminder. Itu juga adalah satu reminder. Faham Dan yang terakhir, macam tadilah CTA. Kalau ayat macam kita baru nak inform dia, boleh ke? Maksudnya bukan ayat tanya. Saya tak tanya. Puan tahu kan? Ni bukan ayat tanya. Ni adalah ayat information. Boleh aja. Call to action. Okay. Faham tak ni? So call to action, macam biasalah kita punya ayat. Tolong reply okay. So kadang-kadang perkataan yang kita suruh dia reply ni makin mudah, makin ramai lah yang akan reply. Percaya kat saya. So mudahkan ayat yang kita nak suruh dia reply ni. Janganlah ayat panjang-panjang. Contoh macam saya nak harga premium. Tak payah. Kan? Ataupun just tolong reply wayang. Menarik tu. Okay, tolong reply wayang. Dan untuk dapatkan bekas popcorn limited edition ni. Emoji. CTA dilupakan. CTA jangan lupa. CTA jangan lupa. Boleh ke? Kali macam saya jual emas digital affiliate yang ada package dari company, macam mana pula sir? Kalau macam saya jual emas digital affiliate yang ada package dari company, macam mana pula sir? Ni geng produk apa ni namanya? Metal apa tah, lupa lah saya. Kan? So kalau affiliate macam tu, sama je. Ingatkanlah dia, mungkin kalau siapa yang daftar untuk bulan ni, apa package-package extra yang dia dapat. Faham sebab tu kadang-kadang dia depend on produk. Yang penting bagi saya tak ada benda salah pun, sama je. Yang penting kita ingatkan, remind. Satu perkataan yang menarik yang berkaitan. Betul. Mudahkan untuk orang reply. Contoh kalau nak, kan, tolong reply nak. Nak ni dia ada pilihan nak atau tak nak. Faham tak? Tak semua orang nak. So kita pilih lah benda yang contoh apa? Kita tengah remind dia kita akan ada koleksi namanya koleksi emas jemah. Kita koleksi jemah. So tolong reply jemah, kan, untuk dapatkan detail tentang koleksi yang baru ni. Boleh? Itu je. Try lah. Faham tak? Jangan asyik nak semua orang buat. Nak hadir. Gantilah perkataan-perkataan yang orang boleh nampak menarik lah sikit. Faham tak ni? Boleh? So untuk hari ni korang dapat sesuatu tak? So hari ni kita bagi 2 je dulu, supaya saya ada bahan untuk sharing untuk esok. Aduh. By the way, sekarang pun dah pukul 12.50. Bukannya saya tak nak sambung. Okay, tapi cukup lah. Kan, besok kita sambung lagi. Alright, terima kasih Tengku Izan. Thank you so much. So ingat siapa-siapa yang dah screenshot, tag saya kat IG story. Dan boleh guna copywriting juga ni, boleh? Boleh, tak ada masalah. Okay, tag saya kat IG story. Nanti secara random saya akan pilih 2 orang. Dan insyaAllah hari ni saya akan pass alamat kepada yang tolong settlekan tu. Nanti insyaAllah lah dalam 3 hari bekerja dah sampai. Okay, so thank you so much yang bagi gift, bagi wow, bagi hadiah. Jangan lupa follow, okay? Jangan lupa follow. InsyaAllah bulan ni, bulan 7, bulan 8, road to 90k pula.
Dapat sir walaupun masuk lambat. Okey, besok pukul 11.30 tau. Besok 11.30 jangan terlambat. Ajak kawan-kawan kita. Esok ada pula sir? Ada. Sampai hari Jumaat. Nampak tak? So, if you guys masih menanya-nanya, sir, kenapa orang tak follow saya? Kenapa view saya rendah? Kenapa saya tak ada engagement? So, saya nak tunjukkan pada anda, konsisten tu penting. Apa jadi pun hari tu, try lah untuk konsisten. Buat. Okay, dan kenapa orang tak ada follow saya? Cuba check balik apa yang you give back to the society, apa yang awak bagi pada audience awak. Tuan-tuan perempuan, nak dapat level 200 view setiap hari, dan kadang-kadang saya pernah capai sampai 350 kan. Itu pun, itu luck lah. Ini bukannya kerja satu hari tak. Saya start daripada hari 1 Jun 1 Jun tuan-tuan perempuan, setiap hari, dan ada hari yang saya rehat sebab anak saya demam. Dan satu Ahad saya tak buat. So saya ada 5 hari je untuk berkongsi dengan tuan perempuan, untuk berkenalan dengan tuan perempuan, untuk beri manfaat pada tuan perempuan. So alhamdulillah lah, bila saya start buat sharing macam ni, follower saya naik, lepas tu sales saya naik, ramai yang join kelas TikTok saya kan. Kelas TikTok tu saya buat dengan Seek for Future dan kelas TikTok, siapa-siapa yang ada account tapi masih sendu, tak tahu nak kena buat apa, pergi kat Telegram. Ingat, pergi kat Telegram saya tu, Telegram channel tu, saya dah share dia punya link untuk mendaftar. So September, jangan tunggu-tunggu, jangan kata September tu lama lagi. Tak, dia kejap je habis. Kejap je habis, percaya cakap saya. So siapa-siapa yang ada RM54 sekarang, daftar je. InsyaAllah daftar. Lepas tu kat situ ada link, letak nama, daftar. RM54 je September, 11 dan 12 September. Boleh bagi link kat sini tak? Kalau saya bagi link kat sini Empire, dia tak boleh klik. Sekejap saya cuba Saya cuba copy link. Takut dia tak boleh. Saya tak ada dalam tele tuan. Tele semua dalam bio saya. Pergi kat bio. Kat situ ada link Telegram. Boleh Dan pastikan kalau daftar tu, check dulu pelan-pelan. Kat bawah tu ada nama Dharma. Sir, nanti boleh tak share emoji yang sesuai untuk guna? Saya guna emoji suka hati saya je. Tapi kebanyakannya saya suka senyum je lah. Tak boleh klik kan? Tahu tak apa. Sebab tu pergilah kat bio. Alright. Tak boleh klik. Pergi kat bio. Bio tu ada channel Telegram. Dalam channel Telegram tu ada link. InsyaAllah. Don't worry. Saya serap semua dan apply. Terima kasih Kak Nish. Terima kasih semua. Okay, ingat So hari ni saya akan pilih 2 orang. Okay, boleh scroll ke atas semula tak? Okay, sebelum tu saya scroll yang bawah ni dulu. Ambil ni dulu. Okay, ambil ni dulu. Boek sir. Terima kasih Safwan. Last Safwan baru masuk Terima kasih Safwan. Daftar je. Siapa-siapa yang belum daftar, tolong daftar. Dan kalau you guys ada group nak daftar ramai-ramai, PM saya. Saya ada offer untuk awak. Okay, kalau ada group ramai nak daftar, PM saya personal. Saya ada offer untuk awak. Okay. So berapa ramai? Mungkinlah 10 orang ke. Kan, insyaAllah lah ada offer. Saya ada dari tadi, cuma saya silent viewer je. Boleh. Empire nak daftar. Okay, sebab saya dah bagi link, tak boleh klik kan. So saya tak boleh buat apa lah. Dah daftar masa kelas TikTok malam tu. Itu untuk Ogos. Untuk Ogos dah tutup. Tunggu kelas je. Ini untuk September. Siapa-siapa yang nak daftar ramai-ramai, PM saya secara personal. Saya akan bagi offer menarik untuk awak. Thank you sir. Sambil buat kerja, saya biarkan live dengan screen recording. Allah, terima kasih. By the way, tak perlu screen recording pun. Saya ada buat live kat FB dan ada recording juga. Terima kasih pada yang ingatkan. Dan alhamdulillah, hari ni dah episod yang ke-22. So kalau tengok episod 22 ni, saya nak nangis. Kalau ada 4 orang je sir, ada offer tak? Ada, PM je. Ada je, PM je. Okay, don't worry.
Kalau 4 orang, cukupkanlah 10. Daripada LMP bersama ke Safler hari ni. Terima kasih Snack by Diba. By the way, siapa yang saya nak ingatkan siapa yang jual popcorn, Angst Popcorn, tolong PM saya. So kalau saya tak boleh nak support semua, at least saya boleh support 2-3 orang ke untuk hadiah free gift next week. Minggu ni tak silap saya ada lebih kurang hari ni dan esok punya hadiah. Lepas tu dah habis, lepas tu saya akan start popcorn. So popcorn will be hari Jumaat, Isnin dan Rabu. So nanti tolong PM saya, okay? Alright, terima kasih, saya live dulu. Terima kasih Azlina, thank you so much. So itu sajalah untuk hari ini. Terima kasih sekali lagi pada semua orang yang ada. Saya jual jersey Merdeka. Wow, bestnya. Boleh, nanti PM je. PM je. Saya memang by the way memang suka beli, bukan belilah kan. Baju-baju saya ni kebanyakannya adalah orang-orang bagi je. Jaranglah saya beli baju. Jarang sangat. Okay. Alright, so itu saja. Saya harap semua orang dapat banyak manfaat untuk hari ini. Dan insyaAllah besok kita akan sambung. Buat skrip lagi. So hari ni kita belajar buat appreciation. Dan yang kedua kita belajar buat ayat untuk reminder. So besok kita akan belajar buat education, care dan hard sale. Okay. Besok insyaAllah kita akan belajar care. Apa pula care? Educate, care dan hard sale. Faham So, beli penapis kowe udara dengan saya. Amin. Doakan saya. Saya memang ada plan nak tambah penapis air akali tu. Air akali. Tapi tu nantilah, doakan saya, okay? Alright, so insyaAllah besok kita akan jumpa pada waktu yang sama pukul 11.30. Okay, so saya ada beli ebook tu tapi dapat email tak boleh klik. PM saya, nanti saya bagi link baru. Kadang-kadang dia memang jadi macam tu. Alright, so insyaAllah besok kita jumpa pukul 11.30 dan dengan tajuk yang sama iaitu follow up. So itu saja daripada saya. Yang baik semua datang dari Allah, yang silap dan salah datang dari saya sendiri. So kita tangguhkan dulu sesi kita hari ini dengan tasbih kafarah dan surat Al-Asr. Barakallahu hamka asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin 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 ya rabbal alamin. So saya Sudharma, your favorite clothing specialist. Hari ini kita semua berkawan di atas muka bumi ini sampai satu masa nanti insya-Allah kita akan berjiran di mana? Kita akan berjiran di syurga nanti. So jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. Chin up. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa esok. Bye bye. Terima kasih semua.